dengan air tadi. Dan juga apabila satu orang basuh kakinya, maka dosa akan gugur juga sama dengan air yang ketika dia basuh kakinya. Hadis tadi riwayat Imam Muslim. Jadi hal kita pahamnya al-wudu ialah sababun li maghfiratil dzunub. Satu sebab Allah Taala nak mengampunkan dosa. Tapi kena ingat, sagair, dosa kecil ya, bukan dosa besar. Dosa kecil ya yang Allah Taala ampun melalui wudu. Dosa besar bitaubati, dengan taubat. Dosa besar dengan taubat. Yang ketujuh, kapo lagi kelebihan al-wudu, hilyatul mutawaddiin ila haitsu yablughul wudu. Allahu akbar. Di hari akhirat nanti perhiasan keren padat kepada orang yang wudu ni ila haitsu yablughul wudu. Banyak tara mana iaitu sampai ke kek yang dia beresmai. Ya basuh sampai ke siku, maka sampai ke siku lah, penuh dengan hilyah, penuh dengan perhiasan. Hadisnya daripada Abi Hazim, qala kuntu khalfa Abi Hurairah. Abi Hazim kata satu ketika aku ada di belakang Abi Hurairah, wa huwa yatawaddau lis-salah, dan dia sedang ambil air sembahyang untuk sembahyang. Fa kana yamuddu yadahu hatta yablugha ibtihi. Dia basuh ni sampai ke ketiaknya. Basuh ni sampai ke ketiak. Nak goyak kata lakoh kek mari berjauh. Maka qala sami'tu khalili, maka berkata Abu Hurairah, aku dengar kekasih aku telah bersabda, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tablughul hilyah minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan kepada orang beriman pada hari akhirat kalau mana iaitu sampainya sekat satu orang itu basuh ketika wudu. Satu orang yang basuh banyak, maka banyak itulah perhiasan ada di lengannya dan ada di kakinya. Hadal hadis rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu, dan telah tasahih oleh Imam An-Nasa'i. Yang ke-8, al-wudu'u sababun li tamyizil muslimina yaumil qiyamah. Al-wudu' ialah satu sebab boleh beza di antara orang Islam dan bukan orang Islam. Satu sakit, satu handphone, nak tengok, nak cek kata hak dia orang Islam, hak dia bukan orang Islam. Orang Islam dia berwudu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati yud'auna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Sesungguhnya umatku akan diseru oleh Allah pada hari kiamat sekali lagi keadaan ghurran. Keadaan mereka itu ghurran. Ghurran ni ialah kalau apa ini, kalau kuda hak putih di dahi kuda. Hak putih, tanah air putih, tanah air putih hak duduk di kepala, di dahi kuda tadi, itu ghurran. Muhajjalin iaitu hak putih hak duduk di kaki kuda. Kaki kuda tapak tu ada cahaya putih, itu muhajjalin. Ini Nabi bandai. Jadi kuda seekor tu dia cerita, lepas tu situ putih juga nyata. Kuda seekor tu cerita, di kakinya putih juga nyata, boleh nampak cap putih. Kata demikian dalam majmua manusia ramai-ramai pada hari kiamat, orang yang berismaya mereka itu akan diseru keadaan mereka itu ghurran muhajjalin, ada cahaya, ada nur. Mereka itu ada cahaya, ada nur. Kalau nak balik dengan orang lain, min atharil wudu, bekah daripada mereka itu berwudu. Sampai itu Nabi kata, man istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa boleh pandai, siapa boleh banyakkan ghurrahnya, cahayanya, hendaklah dia buat. Hadis ini sebagai hadis muttafaqun alaih. Yang ke-9, al-wudu'u sababun li raf'i darajat wa mahwi sayyi'at. Dan wudu' ni adalah satu sebab untuk mengangkatkan darjat. Kita nak tinggi tandang kita di sisi Allah, kita nak Allah Ta'ala ampun dosa kita dengan berwudu. Salah satu sebab dengan berwudu. Hadis juga daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu ala al-makani wa kathratul khuta ila al-masajid wa intizar as-salat ba'da as-salat fadhalikum ar-riba. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu ketika tanya sahabatnya, "Benda keda aku nak khabarkan kepada kamu, aku nak royak kepada kamu satu benda yang boleh mengampunkan dosa kamu dan juga boleh mengangkatkan darjat kamu." Benda keda.
Qalu bala, sahabat kata ya bahkan ya Rasulullah, ceritakanlah kepada kami. Nabi jawab 3 kali. Ya Allah Ta'ala mengampunkan dosa dan Allah Ta'ala mengangkatkan darjat tinggi di sisi Allah. 1, isbagul wudu, sempurnakan wudu, iaitu mengismaya dengan sempurna, sakut juga dengan wudu. Yang kedua, kathratul khutbah ilal masajid, banyakkan lapah kepada masjid, jangan hadap ke masjid. Dan yang ketiga, intizamus salah ba'da salat, tunggu semaya, lepas pada semaya tunggu semaya satu lagi, sama tanggal masuk satu waktu lagi. 3 kali ni Allah Ta'ala akan ampun dosa dan Allah Ta'ala akan mengangkatkan darjatnya. Yang ke-10, al-wudu'u sababun li fathi abwabil jannah. Salah satu sebab wudu ni, salah satu sebab yang Allah Ta'ala akan buka pintu syurga. Bukan tawakal wudu ni, bukan biasa wudu ni. Hadisnya daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin yatawaddau fa yasbaghu wudu, tiada satu orang di kalangan kamu yang ambil air semaya dan dia sempurnakan wudunya, kama dia baca walaupun ambil wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baca doa ni, illa futihat lahu abwabal jannati thamaniyah, malaikat akan dibuka bagi dia tu segala pintu surga, lapai-lapai akan buka habis. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh masuk yang mana dia kehendaki Allah. Ni salah satu sebab Tuhan nak buka pintu surga, lapai-lapai pintu, iaitu melalui al-wudu. Hadis riwayat Imam Muslim. Al-wudu pula, al-wudu wa salatu raka'atain ba'dahu sababan lidukhulil jannah. Juga wudu ni dan semaya 2 rakaat sebab untuk nak memasukkan syurga. Hadis juga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mimpi dan Nabi panggil kepada Bilal. Hadis ni biarja amalan amaltahu fil Islam. Bilal, moyak aku amal apa aku buat muharram sekali dalam Islam. Lain inni sami'tu dafna 'alaika baina yaday fil jannah. Aku dengar sorok berjalan. Sorok berjalan mengalir syurga. Allahu Akbar. Jadi mana kata cerak boleh masuk surga, dengar sorok duduk jalan ke surga, buat amal apa? Maka Bilal radhiyallahu anhu telah kata, ma 'amiltu 'amalan arja 'indi min anni lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa sallaitu. Tak ada amal langsung aku harap malaikat setiap kali apabila aku ambil sembahyang, aku akan sembahyang tak kira waktu malam ataupun waktu siang, aku akan sembahyang lepas pada aku ambil sembahyang. Ini wudu dengan salatul wudu. Ini kelebihan dia. Dan banyak lagi saya kemungkinan keras kat ni. Kita masuk bab kesilapan di dalam wudu. Al-akhta'u fil wudu. Kena ingat kesilapan bukanlah kata semua kesilapan adalah membawa kepada rusak wudu. Kadang-kadang kesilapan itu rusak wudu, kadang-kadang kesilapan itu membawa kepada kurangkan pahala, kadang-kadang kesilapan itu membawa kepada khilafus sunnah. Yang pertama, kesilapan dalam wudu, at-talaffuz bin niyyati 'inda al-wudu. Baca talaffuz dengan niat nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, baca dengan itu bukan, itu orang panggil khilafus sunnah. Hada mukhalifun lis sunnah, khilaf dengan sunnah. Pasal tempat niat dalam hati, tempat niat mahallun niat fil qalb, tempat niat dalam hati, bukan di lafaz. 2 minggu lalu saya rasa mengajar masalah at-talaffuz bin niyyah. Saya kemungkinan tak kena pandiakan masa pasal dulu besok kecek dah. Imam Ibn Qayyim telah kata dalam kitabnya, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi awwalihi, Nabi tak besok kata pada belum Nabi ismayanya nawaitu raf'al hadathi. Nabi tak besok baca Rasul. Katanya Abdul Ibn Qayyim, la huwa wala ahadun min ashabihi. Nabi sendiri tak biasa baca dan salah satu daripada sahabat ia pun tak ada siapa biasa baca. Al-battata langsung tak ada biasa baca. Cari sore dari jumlah sahabat ramai hak baca nawaitu raf'al hadathi, tak ada seorang. Walam yarid anhu fi dhalika harfun wahidun. Imam Ibn Qayyim kata tidak ada langsung hadis
daripada Nabi SAW. Kata Nabi kata, walaupun satu huruf, jangan kata sahih pandai itu, sehuruf pun tak ada. Bi isnadin sahihin wala dhaifin. Tak kira hadis sahih ataupun hadis dhaif. Semua tak ada. Hak tunjuk kata Nabi kata, nawaitu raf'al hadathi, sebelum pada nak berwudu. Sampai itu tak kena kata. Kalau kata itu salah satu daripada kesilapan ketika berwudu. Yang kedua kesilapan yang selalu kita lakukan dalam wudu, tarkut tasbiyah inda ibtida'il wudu. Tinggal baca bismillah. Basuh tangan selalu dah, tak ada bismillah dah. Itu satu kesilapan. Nah, kerana satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala annahu sallallahu alaihi wasallam qala la wudu'a liman lam yudhkar ismallahi alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada wudu bagi mereka yang tidak sebut nama Allah di atasnya atau wudu lagi. Hadis riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Dawud. Walaupun di kalangan jumhur ulama katanya baca bismillah qabla wudu ni belum pada isbaya ni sunnatun muakkadatun, sebagai satu sunnah yang muakkadah. Kerana itu tak patut kita tinggal bismillah qabla wudu. Yang ketiga, ad-du'a inda ghuslil a'dha. Ada orang yang baca doa ketika basuh ni, basuh anggota wudu. Basuh tangan baca doa ni, gobo baca doa ni, basuh air dalam hidung baca doa ni, basuh muka baca doa ni. Dia basuh kata dia lah hak lain dah, dia tu hak pandai dah, dia hak reti dah, dia hak kena dah. Sebenarnya itu adalah kesilapan. Ada daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayhi ina'un min ma'. Anas bin Malik kata aku masuk jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di depan Nabi ada air Nabi untuk bi'ismayah. Faqala li ya Anas udnu minni u'allimuka maqadiril wudu. Mari Anas masuk dekat, aku nak ajar cara bi'ismayah. Fadanautu falamma an ghasala yadayhi. Ketika Nabi basuh tangan, Nabi baca bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Qala falamma istanja qala Allahumma hassin farji wa yassir li amri. Apabila Nabi istinja, Nabi baca Allahumma hassin farji wa yassir li amri. Falamma tawadda'a wastanshaqa. Apabila Nabi bi'ismayah, Nabi qomo, Nabi masuk air dalam hidung, Nabi baca doa Allahumma laqini hujjatik. Ya Allah, ajarkanlah hujjah aku nak berjawab kepada muka nanti dari kubur. Wala tahdimni raihatal jannah. Jangan hidungku ni tak bau-bau syurga ketika suruh air masuk hidung. Falamma ghasala wajhahu. Apabila masuk muka, Nabi baca Allahumma bayyin wajhi yawma tabyaddu wujuh. Ya Allah, putihkanlah muka aku pada hari engkau memutihkan muka. Apabila Nabi masuk, dia baca Allahumma a'tini kitabi bi yamini. Ya Allah, bagikanlah kitab di tangan kananku, kita amalkan. Dan apabila Nabi sambung kepala, Nabi baca Allahumma aghithna bi rahmatika wa jannibna 'adzabak. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada azab Engkau. Apabila Nabi basuh kaki, Nabi baca doa Allahumma tsabbit qadami yauma tazillu fihi al-aqdam. Tetapkanlah kaki kami pada hari kaki semua dan ketak kocok. Ketetapkan kaki kami. Dan Nabi bersabda wallazi ba'athani bil haqq. Demi Allah yang utus aku dengan hak. Ya Anas, ma min 'abdin qalaha 'inda wudu'ihi. Tiada satu orang hamba yang kata doa hak panjang ni ketika dia berwudu, lam tuqtar min khilali asabi'ihi qatratan. Tidak titik air daripada jarinya satu titik, illa khalaqallahu malakan. Malaikat air titik yang Allah Ta'ala jadikan malaikat yusabbihullahu bi-sab'ina lisanan. Malaikat tadi bertasbih kepada Allah dengan 70 bahasa. Yaqulu thawabu dzalika tasbih ila yaumil qiyamah. Patut Allah akan tasbih, malaikat akan tasbih nanti sampai hari kiamat. Hadis ni Allahu Akbar. Ulama hadis dha'afahu jama'atun min ulama. Ulama hadis pakai ittifaq kata ini sebagai hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Imam Nawawi sendiri kata hadis ni la aslalah, tak ada nunggu. Kita mengaku tanah cenderung tak ada nunggu. La aslalah. Sampai itu tiada satu doa yang sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika basuh tangan, ketika qomo, ketika masuk air dalam hidung, ketika basuh muka, tiada hak sabit dengan daripada Nabi sebelum pada wuduk dengan bismillah dan selepas pada wuduk dengan asyhadu an la ilaha. Tengah jalan itu
tidak ada. Nah, sampai itu Imam Ibn Qayyim telah berkata dalam kitabnya, lam yahfaz anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu ala wudu'ihi syai'an ghaira tasmiyah. Tak ada masa ada hadis orang baca satu doa pun ketika dia wudu malaikat baca bismillah. Wa kullu hadithin fi azkar al-wudu' alladhi yuqalu alaihi fakalbun mukhtalifun. Dan segala hadis orang riwayat kata Nabi baca doa ketika basuh muka, basuh tangan, basuh anggota wudu tu semua hadis yang dusta belaka. Kata Imam Ibn Qayyim, lam yakun an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an minhu. Nabi tak masa baca langsung wala 'allamahu li ummatihi. 'Allamahu li ummatihi. Nabi tak masa mengajar kepada umatnya satu doa pun ketika basuh wudu, a'adha'i wudu, anggota wudu. Dan juga la thabata anhu, tidak ada sabit daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Sampai itu kena ingat ini satu kesilapan kalau kita belajar, mengaji dan membaca doa ketika basuh a'dha'i wudu. Yang keempat, kesilapan yang kita selalu lakukan dalam wudu, al-madmadah wal istinsyaq bi sittu gharafat. Komo dengan masuk air dalam hidung 6 kali. Komo 3 kali, masuk air dalam hidung 3 kali, 6 kali cepok. Situ gharafat dicepok. 6 kali cepok air itu bukan, itu khilafus sunnah, yaitu al-faslu bainal madmadah wal istinsyaq. Pecah di antara komo dengan di antara air masuk hidung. Sunnah air hatullah, cepok punah tu pakai 2, satu untuk komo dan sebahagian lagi untuk masuk air dalam hidung. Itu sunnah. Kalau buat baca hak biasa, komo 3 kali cepok, lepas masuk air dalam hidung, istinsyaq, masuk air dalam hidung 3 kali cepok, jadi 6 kali, ini khilafus sunnah. Imam Ibn Qayyim telah berkata dalam kitabnya, wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam al-waslu bainal madmadati wal istinsyaq kama fi sahihain. Adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh daripada Nabi itu, Nabi buat sekali wasal, campur di antara komo dengan masuk air dalam hidung. Daripada hadis yang dalam sahihain Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tamadda wastanshaqa min kaffin wahidin. Komo dengan masuk air dalam hidung daripada satu kali cepok. Jadi berarti basuhnya fa'ala dzalika thalathan, Nabi buat 3 kali. Mana kata 3 kali cepok saja. Siapa yang buat, siapa kena kali, itu khilafus sunnah. Fahadha asahhu ma rawa fil madmadati wal istinsyaq wa lam yajid al-fasl bain al-madmadati wal istinsyaq fi hadithin sahihin al-batta. Imam Ibn Qayyim kata, tak ada langsung satu hadis pun yang sahih yang kata Nabi pecah di antara komo dengan masuk air dalam hidung. Bahkan hadis sahih, tak kira dari Bukhari ke, tak kira dari Muslim, semua cerita riwayat kata Nabi wasal bainahuma. Nabi campur, jamak di antara masuk air dalam hidung dengan komo. Kita kena bagi 2. Kita kena bagi 2 air tadi. Yang kelima, kesilapan yang satu orang selalu melakukan ketika berwudu, adamil mubalaghah fil istinsyaq. Tidak bermubalaghah, bersangat di dalam seguk air masuk hidung. Seguk sikit-sikit ataupun basuh celik sikit, yang itu khilafus sunnah. Nabi selalu seguk dengan mubalaghah, dengan sangat-sangat Nabi seguk air masuk hidung. Seguk kita cepok tangan kanan, masuk air dalam mulut komo, sebahagian serok di hidung, dan ketika lepas tak ada dengan tangan kiri. Ini sunnah. Istansyaqa biyaminihi wastanthara biyasarihi. Nabi lepas air tu baik dari hidungnya, Nabi lepas di atas tangan kirinya. Ini sunnah. Sampai itu Nabi bermubalaghah dalam istinsyaq. Dalam satu hadis Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu qala asbigil wudu wa khallil bainal asabi' wa baligh fil istinsyaq. Nabi ada bersabda, sempurnakanlah wudu kamu dan orang panggil menjelakkanlah kamu di jari-jari kamu. Suruh jelakkan di celah-celah jari ketika berwudu. Yang ketiga Nabi bersabda, baligh fil istinsyaq. Bersangat lah kamu dalam beristinsyaq. Sungguh air masuk itu, sungguh berbanyak, sungguh berkuat. Illa antakuna sa'imah. Malaikat kamu tu berada keadaan puasa. Kalau puasa tak apalah semua sikit-sikit.
Tapi kalau mu tak basuh, hendaklah kamu balik fil istinsyaq. Hadis rawahu Abu Dawud wa Nasa'i dan Tirmizi. Imam Tirmizi kata hadisun hasanun sahih. Sampai itu satu kesilapan, banyak orang kita basuh hidung main-main dengan tidak bidunil mubalaghah, dengan ketiadaan mubalaghah. Yang keenam, adamu isbalil wudu, me'ismaye tapi dengan tak sempurna, mudah-mudah. Allahu Akbar. Hadisnya daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan tawadda'a fataraka mawdi'a zufurin ala qadamihi fa absarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala irji' fa ahsin wudu'aka thumma salli. Rawahu Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kata ada satu orang lelaki ambil air semaya, dia gaduh-gaduh basuh tu sehingga di kakinya ada sabun besar dengan kuku tak basah. Tak gatal, di kaki dia tak gatal, tak basah. Sabun besar dengan kuku. Nabi nampak fa absarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Irji' kelak kamu fa ahsin wudu'aka." Gimana semaya we coba, we molek tu masalli patu baru kamu semaya. Sungguh me'ismaya rato, iaitu asbihul wudu, kita sempurnakan dengan ratakan ismaya. Satu hadis lagi, raja'na ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ila Madinah hatta idza kunna bima'in bi tariqin ta'ajjala qaumun 'inda al-'asr. Nabi keliling daripada Mekah ke Madinah. Di tengah jalan Nabi berhenti nak semaya. Lepas tu ada air di jalan. Masanya waktu asar. Semua pakai gaduh me'ismaya. Fatawaddau wa hum 'ijal. Pakai gaduh me'ismaya cepat-cepat. Berhubung pakai gaduh me'ismaya, fantahina wa aqabuhum tanu'u lam tamassahal ma'. Ditumit tak basah. Nabi tengok ditumit tak basah. Puak me'ismaya gaduh Nabi. Maka Nabi kata, wailun lil aqabi minan nar. Celakakanlah bagi tumit-tumit tadi daripada api neraka. Sampai itu satu kesilapan. Hadis ini muttafaqun alaih sebagai hadis yang ittifaq, hadis yang sahih. Sampai itu satu kesilapan, jangan basuh mudah-mudah, kena gosok sehingga ke rata. Imam Nawawi telah kata, "Annaman taraka juz'an yasiran mimma yajibu tathiruhu la yasihhu taharatuhu." Imam Nawawi kata dalam Syarah Muslim, siapa tinggal satu juz, satu bucu, satu kulit yang tak basah dengan air, sedangkan situ tempat wajib yang kena basah, la tasihhu taharatuhu, tak sah wudunya. Kata Imam Nawawi. Yang ketujuh, al-israf fil ma' athna'il wudu. Ketika me'ismaya, basahkan air. Buka balik bau darah. Cuba air timba-timba. Yang dulu itu me'ismaya kan timba. Masuk kaki saja setimba, masuk muka saja setimba. Itu Allahu Akbar. Al-israf. Nabi kan Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil muddi. Nabi me'ismaya satu cukup. Negeri Nabi me'ismaya wa yaghtasilu bis-sa'i ila 5 amdar, dan Nabi mandi wajib 4 cukup, satu gatal ataupun kadang-kadang sampai kepada 5 cukup. Hadis muttafaqun alaih. Nak royak kata perakyatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika berwudu hanya 1 cukup. Padahal kata lama kita gatal lah 1 cukup. Gatal bukan dengan air mandi, tapi gatal dengan rasa. Gatal dengan rasa. Dan satu ijma' ulama, ajma'al ulama 'ala an-nahyi 'anil israf. Telah ijma' ulama, bermuafakahlah ulama di atas larang tak sewi basah fil ma'i, di dalam menggunakan air ketika berwudu, walau fi syati'il bahri, walaupun di tepi laut sekalipun. Di tepi laut, tepi sungai sekalipun, mana kata tempat air banyak sekalipun, jangan basah. Kalau basah itu pun makruh oleh ulama lama lagi. Yang ke-8 kesilapan yang banyak satu orang yang mutawaddi selalu lakukan, dia iktikad bahawasanya annal wudu'a la yatimmu illa idza kana thalathan. Me'ismaya ni tak sempurna malaikat kena basuh 3 kali. Kamu kena 3 kali, basuh kaki kena 3 kali, basuh muka tak sampai 3, tak sempurna. Hidup iktikad, hidup pergi macam itu satu kesilapan. Kerana kalau kita tengok dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari bersusun bab. Bab pertama, babul wudu marratan. Bab me'ismaya sekali. Lepas tu ada satu hadis daripada hadis Ibni Abbas, kata Nabi me'ismaya basuh sekali.
marratain. Nabi basuh dua-dua. Lepas tu ada hadis daripada Abdullah bin Zaid bahwasanya Nabi SAW berwudu marratain dua kali. Dan Imam Bukhari susun bab yang ketiga pula, bab wudu thalathan. Ismaya tiga basuh. Lepas tu ada hadis Utsman ibn Affan bahwasanya Nabi SAW tawaddu'a thalathan. Nabi basuh tiga. Jadi siapa hak etikad, siapa hak pergi kata tak cukup tiga, itu tak sempurna wudu, itu tak kena. Pasal sabit dalam hadis, kadang-kadang Nabi biasa basuh sekali, kadang-kadang Nabi biasa basuh dua kali, dan kadang-kadang Nabi kita biasa basuh tiga kali. Wal thalathatu afdal, tiga kali lebih baik lagi. Yang kesembilan, kesilapan yang selalu satu orang lakukan ketika wudu, az-ziyadatu ala thalathi marrat fi ghusl a'dha'il wudu. Ya pahal kata Nabi suruh sempurnakan wudu, maka basuh lebih daripada tiga kali. Tak boleh. Tepak kali muatan ni. Pasal nak sempurna, nak buat ambah ni. Asbilil wudu sempurnakan ambil ismaya kamu, tak boleh 5 kali, 6 kali. Maksudnya kan aku basuh sampai kepada kali. Itu bukan. Pasal itu kesilapan dan kesalahan. Hadisnya daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna rajulan ata Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah kaifa at-tahur fada'a bima'in fi ina'in faghasala kaffayhi thalathan thumma ghasala wajhahu thalathan thumma ghasala dhira'aihi thalathan thumma masaha bi ra'sihi fa adkhala isba'aihi as-sabahatayn في أذنيه ومسح بإبهامين على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه ثم غسل رجليه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. رواه أبو داود. Satu lelaki bagi jumpa dengan Nabi SAW. Ya Rasulullah, hajjah aku cara mengismai. Nabi pun balik, bawa air lagi. Cara Nabi hajjah kena ingat, Nabi ni tak hajar dengan kencik satu. Nabi sakit we tengok. Mek air terambai we tengok. Cuba mek we tengok. Pada Abi Ma'in, Nabi panggil sahabat suruh mek air lagi. Lepas tu Nabi mek air, Nabi mek ismaya. Nabi basuh tangannya 3 kali, basuh lingkunnya 3 kali, basuh lengannya 3 kali, dan Nabi sapu kepalanya, dan serta Nabi ambil jarinya, buh dalam telinga, dan Nabi sapu telinga di batinnya, di dalam dan di luar, dan kemudian Nabi basuh kakinya 3 kali. Kemudian Nabi kata, hakadzal wudu, inilah cara berismaya. Faman zada ala hadza, siapa basuh tambah lebih daripada ni, faqad asaa wa zalama wa ta'adda, sesungguhnya dia telah buat jahat dan dia telah buat zalim dan dia telah melampaui. Takut sampai itu dia mau waswah, silakan waswahlah, tapi jangan lebih daripada 3 kali. Pasal lebih daripada 3 kali, asaa wa ta'adda wa zalama. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang ke-10, banyak ke orang buat berismaya, buat kesilapan, iaitu tarkut takhlil asabi', tinggal menyelitkan jari, menyelakkan di celah-celah jari. Basuh ganda-ganda, mudah-mudah di celah jari tangan, bokek di celah jari kaki, lupa nak menyelakkan anak putus jari di dalam kaki. Pasal sunnah Nabi SAW daripada Masturah bin Shaddad qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a yadluku asabi'a rijlaihi bi khinsirihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia kata, aku lihat Nabi apabila berismaya, Nabi akan gosok di celah jari kakinya, Nabi akan gosok dengan bi khinsirihi, dengan khinsir di jari mani yumna. Nabi gosok celah jari kakinya, Nabi gosok dengan khinsirihi. Hadis riwayat Abu Dawud. Sampai itu tinggal menyelakkan anak jari. Ini satu kesilapan, iaitu khilafus sunnah. Yang ke-11, kita berhabis minggu di sana deh. Pasal itu kita boleh mengaji bab lain pula. Yang ke-11, adami mashi kulli ras, tak sapu kepala semua, sapu sikit. Sapu sikit, tek betul. Jadi tak sapu seluruh kepala. Ini satu kesilapan. Walaupun orang panggil ulama telah khilafkan hal itu, tapi orang panggil sunnah Nabi SAW, Nabi sapu seluruh kepala, jami'il ras, Nabi sapu.